Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali untuk sesi kita hari ini, dan sebagaimana yang saya telah beritahu dalam website, dalam grup kita, insya-Allah hari ini kita nak ulang secara ringkas apa yang kita dah buat selama ni, iaitu daripada pelajaran 1 hingga ke 6 sebelum kita masuk pelajaran yang ke-7 ni. Jadi saya beranggapan bahawa yang kita dah buat selama ni, daripada pelajaran pertama hingga pelajaran ke-6 ni, ini merupakan tahap 1 daripada tata bahasa asas ni. Kenapa? Kerana pada pelajaran ke-7 nanti, yang kalau nampak di paparan kita ataupun di muka surat 77, kita akan mengulangi semula apa yang kita dah bincang dalam pelajaran 1 hingga 6, terutamanya pelajaran 5-6. Kita akan bincang semula, tetapi dari perspektif yang berbeza. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita lihat wazan 5 kita ni, ini sebagai ringkasan tentang apa yang di mana kita sekarang. Kalau kita lihat di muka surat 47, kalau ada buku tu bukalah, insya-Allah muka surat 47, kita sedang membincangkan yang paling penting lah, yang terpenting ialah membincangkan wazan 5 ni. Wazan 5 ni terdiri daripada kata kerja telah berlaku. Dalam bahasa Arab ni dipanggil fi'il madhi, dan keduanya kata kerja sedang berlaku, iaitu al-fi'il al-mudhari', dan kemudian ini kedua ni ialah kata kerja. Kemudian kata nama, yang pertamanya kata nama pelaku ataupun disebut ismul fa'il, dan kata nama yang dilaku yang disebut ismul maf'ul, dan kata terbitan iaitu al-masdar disebut. Jadi dua ni ialah kata kerja, dan yang tiga lain ni adalah kata nama. Dan kita dah buat daripada fa'al, kata telah berlaku, jadilah yaf'al, kata sedang berlaku. Dan kita telah buat juga fa'al ni, kadang-kadang dia fa'al, fa'il, fa'ul. Yaf'al pun begitulah, kadang-kadang dia yaf'al, yaf'il, yaf'ul. Dan kita juga telah buat fa'il dan maf'ul dan fa'il. Jadi apabila kita masuk dalam pelajaran ke-7 nanti, muka surat 77, kita akan mengulang semula, mula daripada nombor 3 ni. Ada kategori-kategori tertentu daripada fa'al tu. Perkataan fa'al tu yang pertama tu, dia ada kategori namakan lemah awal, dan ada kategori namanya lemah tengah, dan ada kategori namanya lemah akhir. Dan kita ulang balik semuanya kerana wazan dia akan berbeza sedikit. Kita akan ulang balik daripada kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku, dan kata terbitan. Jadi wazan 5 tu yang fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dengan fi'il, kita akan ulang balik apabila kita bincangkan pelajaran ke-7 nanti. Jadi dengan tidak secara langsung kita akan mempermantapkan lagi konsep ataupun penguasaan kita terhadap wazan 5 tu. Jadi ini yang saya rasa penting, kalau kita dapat menguasai wazan 5 tu dengan dengan mantap, supaya nanti bila kita masuk pelajaran ke-7, dan kita akan dapati bahawa tidaklah kita menghadapi masalah, tapi apa yang kita akan bincangkan nanti di pelajaran ke-7 merupakan pengukuhan bagi pelajaran yang lepas, terutamanya pelajaran 5 dan 6 kerana pelajaran 5 dan 6 membincangkan tentang pecahan bagi kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku, dan juga kata terbitan. Jadi kita nak bincang ataupun kita nak menyentuhlah sekali lalu apa yang kita dah buat ni, supaya kita dapat gambaran, dan kalau rasanya ada sesuatu yang perlu dibincangkan, kita bincang, ataupun kita boleh ulang kaji sendirilah, insya-Allah, sebelum kita masuk pada pelajaran ke-7 nanti. Jadi kita lihatlah semula kita punya isi kandungan ni. Kalau nampak itu muka surat V tu
Jadi kisah kandungan di pelajaran pertama kita telah bincangkan ni sebagai sepintas lalu lah. Kalau kita nak ulang balik semuanya sekali memakan masa beberapa minggu pula ya. Jadi kita dah, yang paling asas sekali kita dah bincangkan perbezaan di antara dua ilmu ni. Ilmu saraf dan ilmu nahu. Ilmu saraf membentuk perkataan, ilmu nahu membentuk ayat. Dan tambah lagi lah, ilmu saraf membentuk perkataan dengan wazan, dan ilmu nahu membentuk ayat dengan baris akhir tiap-tiap perkataan di dalam ayat itu. Jadi dengan lain perkataan kita boleh kata ilmu saraf ialah ilmu membahaskan perkataan dan baris-baris perkataan itu sebelum baris akhir. Dan ilmu nahu ialah ilmu yang membahaskan baris akhir sesuatu perkataan. Jadi kalau kita boleh mungkin sepintas lalu je tengok contoh ya. Jadi kita tengok contohnya lah satu perkataan seperti kita buat ayat ni. Okey, nampaklah depannya. Jadi perkataan ini yang pertama ni nak sebut macam mana? Maksudnya kita nak bincangkan sebutan dia dulu. Nak sebut macam mana ni? Ada dua sebutan sebenarnya berdasarkan kepada wazan tu. Kita boleh sebut maf'alah ataupun kita boleh sebut mufa'ilah. Jadi inilah dia. Tapi yang baris terakhir sekali itu tantintun ni kita tak tahu nak sebut lagi. Pasal kita sekarang membincangkan tentang perkataan saja. Bila perkataan, inilah cara inilah perbahasan dia nak sebut maf'alah ataupun mufa'ilah. Kerana kedua-duanya akan membawa makna yang lain daripada perkataan ni. Dan oleh kerana kita dah tahu wazan, kita dah faham apa itu wazan, kita nak gantikan dia dengan fa'ain lam saja ni. Ini yang asas sekali ya, fa'ain lam. Jadi kalau kita nak jadikan dia wazan begini, kita akan sebut al-madrasah maf'alah. Kalau kita nak jadikan dia mufa'ilah, kita akan sebut al-mudarrisah. Dan kedua-duanya makna beza. Kalau al-madrasah wazan maf'alah maknanya tempat belajar. Dan tempat belajar. Kerana maf'alah ni maknanya tempat. Dan dia wazan ini menunjukkan makna tempat. Seperti mahkamah. Kalau mufa'ilah, dia akan membawa makna pengajar. Orang yang membuat seseorang itu belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Kalau mudarrisah, maknanya orang yang memberi orang lain pelajaran ataupun mengajarlah kita sebut. Tapi bahasa Arab dia berdasarkan kepada huruf dal, ra, sin ini yang bermaksud belajar. Kalau kita sebut sekolah, sekolah tak ada kaitan dengan belajar. Maksudnya perkataan sekolah itu tidak diambil daripada perkataan belajar. Kecuali kita sebut tempat belajar, itu lain lah. Tapi bahasa kita kata sekolah. Dari bahasa Arab tidak. Dal, ra, sin ini menunjuk pada makna belajar. Dan kalau maf'alah maknanya tempat belajar. Kalau mufa'ilah orang yang membuat orang lain belajar. Maksudnya cikgu. Kita sebut cikgu tak ada kaitan dengan belajar. Tapi bahasa Arab begitulah sifatnya. Jadi ini hanya nak menyebut perkataan itu. Tapi kita nak baris akhir dia. Sama ada nak sebut al-madrasatu ataupun al-madrasata ataupun al-madrasati. Itulah perbahasan yang kedua, iaitu dalam ayat nanti. Dan kita dah sentuh sikit sebenarnya bahawa kalau subjek, predikat, baris akhir perkataan itu mesti dibariskan baris depan. Jadi di sini tak boleh tidak lah, kerana kita tahu maknanya. Makna kedua ni ialah besar, kabirah, besar. Jadi kita tahulah ini ialah sekolah, ini ialah besar. Maksudnya ayat ni agaknya macam mana ayat ni? Jadi nampak gaya ni dia cerita pasal sekolah. Sekolah itu besar. Jadi apabila dia subjek predikat, baris akhirnya kena baris depan. Al-madrasatu, ini pun predikat dia menceritakan tentang sekolah, dia mesti di baris akhirnya baris depan juga. Jadi kabiratun. Jadi itulah dua ilmu kita dah sentuh sebelum ni, dan kita dah tahu teori dia, dan hanya kita perlu dibedahkan lebih banyak lagi contoh-contoh untuk memantapkan kedua-dua ilmu ni. Jadi nak menguasai bahasa Arab itu kita perlu menguasai dua ilmu. Jadi ini yang ditunjukkan dalam pelajaran pertama kita, iaitu perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ilmu saraf ni membentuk perkataan dengan wazan, dan ilmu nahwu membentuk ayat dengan baris akhir.
Jadi kita dah bincangkan, jadi kita nak ingatkan semula lah. Dan kita juga sentuh bahawa tiap-tiap perkataan yang berwazan ni, wazan ni ialah 3 sahaja huruf dasar ni. Itu kita bentuk dalam ni lah, bulat kelima ni. Jadi kita buat sekali lalu ya, sebelum kita masuk pelajaran ke-7 ni. Dan ada latihan, diharap dapat buat sendiri latihan tu, ulang kaji latihan tu untuk memantapkan objektif dalam pelajaran pertama kita. Baik, pelajaran kedua pula kita dah sentuh bahawa ini adalah pelajaran kedua ialah ilmu nahu. Ilmu nahu ialah ilmu nak membuat ayat dan disertai dengan baris akhir tiap-tiap perkataan tu. Jadi untuk membaris akhirkan satu perkataan, kita mesti tahu apa yang dipanggilkan rukun ayat. Rukun ayat tu ialah benda yang kita nak ceritakan tentangnya dan cerita dia. Ini yang digunakan dengan apa ni, simbol ataupun ringkasnya CTA, cerita tentang apa dan apa ceritanya. Jadi tiap-tiap ayat mesti ada tu. Dan rukun ayat inilah baris akhir dibariskan dengan baris depan. Jadi yang lain daripada rukun ayat ni, iaitu yang menghuraikan, iaitu kita tengok di sini ya, huraian rukun ayat ni. Kalau kita dah boleh rujuk semula. Huraian rukun ayat ni, baris akhirnya ialah bukan baris depan. Kerana rukun ayat saja baris akhirnya baris depan. Dan ini kita dah buat, hanya kita nak ingatkan semula lah. Dan boleh rujuk insyaAllah untuk memantapkan lagi. Kemudian nombor 3 ni, pelajaran ketiga, kita dah bincangkan tentang perbahasan pembahagian perkataan dalam bahasa Arab, iaitu terdiri pada kata nama, kata kerja dan apa yang dipanggil kata huruf. Dan tiap-tiap 3 pembahagian ini mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Jadi sebagai contoh, kata nama, dia kebiasaannya ataupun yang paling ketaranya ialah dia sama ada dia ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Sama ada nak sebut al-madrasah ataupun madrasah. Kalau dia al-madrasah, apa maknanya? Kalau madrasah, apa maknanya? Jadi pada ringkasnya, kalau tak ada alif lam tu, kita letaklah penjodoh bilangan 1. Jadi kalau ada alif lam, kita tidak letak penjodoh bilangan 1. Jadi itu pada ringkasnya lah. Sebagai contoh, kalau kita boleh buat sini. Sekarang ni sekolah, maksudnya al-madrasah. Al-madrasah maknanya kita tak boleh terjemahkan sebuah sekolah. Kita terjemahkan ini sebagai sekolah ataupun sekolah itu. Yang mengikut ayat yang paling sesuai ialah sekolah itu besar. Tapi kalau kita buat satu ayat, hadhihi, contohnya, ini madrasah. Jadi tak ada alif lam. Jadi ayat ni, makna ayat ni ialah ini ialah sebuah sekolah. Oleh kerana madrasah ni tak ada alif lam, kita terjemahkan dia dengan meletak penjodoh bilangan 1. Dan ini pun kita dah buat hari tu. Dan untuk mengingatkan saja, insyaAllah refresh balik kita punya apa yang kita dah bincangkan. Baik, ciri-ciri kata kerja pula. Kerana pembahagian perkataan nombor 1, 2, 3. Pertamanya kata nama, dia ada ciri-ciri tertentu. Dan ciri-ciri kata kerja ini yang lebih perlu perbincangan yang lebih detail, iaitu ciri-ciri kata kerja ini kita tidak boleh terjemahkan satu kata kerja dalam bahasa Arab kecuali kita mengambil aspek-aspek berikut. Aspek masa, aspek jantina dan aspek bilangan dan aspek pihak. Ini kita kena, kita dah buat banyak latihan ni ataupun kita dah bincang dengan agak panjang lebar. Kerana perkataan kata kerja dalam bahasa Arab dia amat berbeza dengan bahasa kita. Jadi ini nak mengingatkan sajalah. Jadi sebagai contoh, perkataan kalau kita nak terjemahkan satu perkataan daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab, contohnya baca, contohnya baca, kalau kita nak terjemahkan dia, kita mesti ambil aspek tertentu, baca. Jadi kita tak boleh terjemahkan direct kecuali kita soal, telah baca ke ataupun sedang baca. Telah ataupun sedang. Dah tahu apa kita nak cakap baca tu, nak kata telah baca ataupun sedang baca, kita tanya lagi. Adakah yang baca tu lelaki ke perempuan? Jadi ini yang pertama kita kena tanya. Nak terjemahkan perkataan baca saja bahasa ke bahasa Arab. Kita nak tahu dah berlaku atau tidak berlaku. Kemudian yang baca tu lelaki atau perempuan. Dan seterusnya. Yang baca itu seorang atau ramai? Yang
baca itu seorang dia, kita kena kenal pastilah sama ada lelaki ke, perempuan ke, seorang atau ramai. Kemudian yang terakhir tu, yang baca itu pihak dia, yang bercakap, yang dilawan cakap, atau yang dicakap tentangnya, yang dipertuturkan tentangnya. Jadi ada 3 pihak ni. Setelah kita ambil kira semua ni, 4 aspek ni, barulah kita boleh terjemahkan tu baca itu apa dalam bahasa Arab. Jadi kita kena lihatlah, sekarang nak tahu. Kita ambil katakan ni, baca tu dalam bahasa Arab apa dia? Telah. Kita tak nak sebut sedang baca, kita kata telah baca. Okey, yang baca tu lelaki ke perempuan? Kita kata dah lelaki ya. Kita pilih lah ni. Kemudian yang baca tu seorang ke ramai? Seorang. Kemudian yang baca tu, yang saya bercakap ni, saya baca, maksudnya saya telah baca, ataupun kami telah baca, ataupun kamu telah baca, ataupun dia telah baca. Maksudnya begitulah, maksudnya aspek pihak tu kita kena ambil kira. Yang bercakap, ataupun yang dilawan cakap, ataupun yang dipertuturkan tentangnya. Maksudnya pihak ketiga tu lah. Jadi kita pilih lah ni. Setelah kita pilih ni, telah seorang lelaki telah buat suatu perbuatan oleh seorang lelaki, 2 ni, dan pihak ni dia telah buat. Barulah kita boleh terjemahkan baca itu dalam bahasa Arab ialah qara'. Qara'. Jadi nak ingatkan semula je, kerana bahasa Arab begitu sifat dia. Jadi kita kena kenal pasti semua ni, barulah kita boleh sebut qara'. Kerana kalau nak kata, kalau perempuan katakan, kita tak nak kata lelaki, kita nak kata perempuan yang baca, jadi dia tak ada sebut qara' dah. Dia akan sebut perkataan lain, bunyi dia lain. Iaitu, ni kita kena ingat lah, maksudnya wazan-wazan ini, bentuk-bentuk ni kita kena ingat. Kita kena tambah di akhir ni ta yang berbaris mati, iaitu qara'at. Ini menunjukkan perempuan. Kalau menunjukkan saya yang telah baca, ada dia punya wazan dia. Kita tak boleh kata qara' saja. Kita kena sebut qara'tu dan seterusnya lah. Jadi ini yang kita nak ingat ni, kerana bahasa Melayu kalau baca tu baca saja, tak ada beza. Tapi kalau bahasa Arab dia boleh sebut qara', boleh sebut qara'at, boleh sebut qara'tu, boleh sebut qara'ta, qara'ti, qara'u, qara'na, dan macam-macam sebutan dia yang kita dah sentuh, iaitu ada 10 pecahan daripada yang asal dia qara'. Maksudnya qara', iaitu seorang lelaki telah melakukan perbuatan baca, iaitu pihak dia ialah dia. Hari ini kita dah sentuh sebelum ni lah, kita dah bincang panjang lebar. Sebagai kita nak ingatkan semula ni, kerana masuk pelajaran 7 nanti, benda ni dianggap kita telah kuasai lah, tak perlu nak diulang balik, tak perlu nak rujuk balik pelajaran 5 atau pelajaran 6. Dan kita akan terus saja pelajaran 7 dengan perspektif yang berbeza, kerana dia ada huruf-huruf lain nanti. Itu kita akan lihat lah, insyaAllah. Baik, kita dah buat telah berlaku, dan kita juga telah buat sedang berlaku. Jadi dalam wazannya ataupun dalam pelajarannya kita boleh lihat lah yang kita dah bincangkan selama ni. Iaitu kita boleh lihat pelajaran kelima kita, muka surat 61. Kalau kita buka buku kita 61, insyaAllah adalah pembahasan dia. Saja nak menunjukkan muka surat 61. Kita lihat muka surat 61. Kalau sedang berlaku, ini dia punya wazan dia. Sedang berlaku. Ke atas ni, ini dia. Dari sinilah. Yaf'al, seorang lelaki. Pihak ni dia. Kalau taf'al, kamu seorang lelaki. Kalau af'al, saya. Jadi ini contoh-contoh yang kita dah buat dulu. Ada yaftah, ada taftah, ada aftah. Kalau perempuan lain sikit. Perempuan, kalau dia seorang perempuan, taftah. Kalau kamu seorang perempuan, taftahin, wazan dia taf'alin. Dan kalau saya, aftah, samalah dengan lelaki atau perempuan. Jadi ini pun kita dah buat, dan sepatutnya kita bolehlah apabila disebut satu perkataan tu, kita boleh nampak dah sama ada ini untuk lelaki seorang ataupun ramai, ataupun untuk perempuan, ataupun untuk pihak yang bercakap, ataupun lawan bercakap, ataupun kita bercakapkan tentang dia. Jadi ini semua yang telah kita lalui. Kita nak ingatkan sikit sebanyak lah. Baik, ini berkaitan dengan kata kerja. Kalau kata nama pula, iaitu kata nama, kita boleh lihat pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6.
Kalau kita pergi pelajaran ke-6, pelajaran ke-6, kata nama pelaku. Jadi kata nama dia punya pecahannya tak banyak. Kerana pecahannya, kalau kita lihat objektif dia, nak mengingatkan semula, objektif dia ialah kita nak tunjukkan kepada sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Pertamalah, pelaku ni maksudnya penulis. Jadi penulis tu lelaki ataupun penulis tu perempuan. Jadi kita kena sebutlah, kalau lelaki kena sebut katib, kalau perempuan katibah. Tak ada masalah. Kemudian pelaku tu menunjukkan bilangan dia ramai ataupun sedikit, ataupun seorang. Bilangan dia ramai ataupun seorang. Kalau seorang ada bentuk tertentu, katib contohnya untuk lelaki. Kalau ramai, katibun. Begitulah. Jadi itu untuk yang pelaku satu perbuatan, iaitu kata nama lah. Dan yang dilakukan begitu juga. Kita dah bincang bahawa dia boleh menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan, dan bilangannya seorang ataupun ramai. Dan kita juga telah membincangkan bahawa kalau ramai itu ada satu yang dipanggil kata jamak terpecah. Maksudnya kata jamak tu bukan ditambah waw nun, tapi ada mengalami perubahan kepada perkataan yang asalnya, iaitu contohnya kalau fa'il, kita tak nampak bentuk fa'il tu, dia akan jadi bentuk fa'alah ataupun fu'al. Buat kita ingatkan semula, kalau fa'il, kalau kata jamak dia, yang kata jamak yang asalnya ialah fa'ilun, dan dia juga boleh dalam bentuk fa'alah. Jadi kalau fa'alah tak nampaklah bentuk fa'il ni. Kalau fa'ilun kita nampak. Ini dikatakan sejahtera lah. Ataupun dia boleh dalam bentuk fu'al. Jadi sebagai contoh, kalau talib iaitu seorang pelajar, kita boleh sebut talibun, dan kita boleh sebut talabah ataupun tulab. Jadi di sini kalau kita dah kuasai wazan ni, kita boleh sebut ni. Ini sebutan dia berdasar pada wazan fa'il, sebutan ialah talib. Ini fa'ilun, sebutan dia talibun. Ini fa'alah, sebutan dia talabah. Talabah maknanya apa? Pelajar-pelajar. Begitu juga talibun maknanya pelajar-pelajar. Dan satu lagi bentuk dia fu'al, dan sebutannya ialah tulab. Jadi tulab ni ialah pelajar juga. Tapi dua kategori ni dia sebut dari segi kategori lah. Kategori dalam bahasa Arab disebut jamak taksir. Jam at-taksir. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita sebut aja sebagai kata jamak terpecah. Terpecah pasal apa terpecah? Jamak terpecah. Pasal apa terpecah? Kerana asal yang fa'il ni tak nampak. Ini dah lain dah. Dia tak ada fa'il, tak ada sini. Ini pun fu'al pun tak ada fa'il lah. Jadi itu dikatakan terpecah daripada wazan ataupun perkataan yang asalnya. Jadi kita dah sentuh dah. Jadi kalau wazan 5 tu daripada fa'il, maf'ul, dia ada pecahan dia, tapi tidak sebanyak kata kerja. Kata kerja pecahan dia banyak lagi. Baik. Dan akhirnya kita telah sentuh bahawa terdapat kata terbitan. Kata terbitan untuk bagi dalam wazan 5 tu ada kata terbitan tu yang terakhir sekali lah. Jadi kata terbitan tu dia tidak banyak pecahan dia. Pecahan dia terdiri daripada satu ataupun ramai saja, ataupun banyak saja. Jadi tidak ada lelaki atau perempuan. Ini pun kita telah bincangkan. Saya nak ingatkanlah apa yang telah kita bincangkan sebagai perbincangan yang umum. Jadi apabila kita dah faham tu, ataupun kita dah boleh nampak apa yang kita dah belajar selama ni, yang mana asasnya ialah pada wazan 5. Wazan 5 ni, jadi selama ni kita dah cuba menghuraikan dengan panjang lebar tentang wazan 5 tu, iaitu yang 5 ni fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dengan fi'il, dan tiap-tiap ni ada pecahan dia. Jadi itu yang dikatakan wazan 5 ni asas bagi semua wazan-wazan dalam bahasa Arab. Jadi kerana tiap-tiap ni ada pecahan. Fa'al ada, yaf'al ada pecahan dia yang kita dah sentuh secara umum tadi. Fa'il pun ada pecahan dia, menunjukkan lelaki perempuan, bilangan dia satu ataupun ramai.
maf'ul pun begitu, dan fa'il pun begitu. Jadi kalau dua ni, fa'al yaf'al, pecahan dia lebih banyak lagi kerana dia menunjukkan kepada pihak, menunjukkan kepada lelaki atau perempuan, dan menunjukkan bilangan satu ataupun banyak. Ini lebihlah daripada yang lain. Yang ini yang paling sedikit iaitu kata terbitan. Dia menunjuk kepada bilangan satu atau banyak saja. Tapi ini menunjukkan kepada sama ada satu atau banyak dan juga lelaki ataupun perempuan. Jadi ni saya anggap ini apa ni yang kita telah bincangkan agak panjang lebar ni. Makan masa sekarang ni pelajaran ke-34 ya. Pelajaran ke-34 maksudnya apa? Pelajaran 1 sampai 6 ni kita dah bincang selama 8 bulan. Kalau lihat kita punya yang di-uploadkan tu ada 30, sekarang ni yang ke-34 lah. Pelajaran yang ke-34 ataupun pertemuan yang ke-34 lebih kurang lah. Jadi 8 bulan ni untuk mantap pasal dia konsep wazan 5 ni. Dengan dan apa yang asas-asas yang lain lah. Iaitu kalau dia sifat macam mana, dua perkataan, apa beza alif lam dan tak ada alif lam, dan sebagainya lah yang kita telah bincang selama ni. Jadi bila kita dah nampak ini, kita dah faham yang perlu kita menguasainya dengan mantap melalui latihan-latihan ataupun hafalan ataupun pendedahan yang seterusnya lah. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran 7 nanti, kita harapkan asas-asas ini telah kita kuasai ini. Jadi sebagai contoh, mungkin kita boleh lihat sedikit tentang latihan yang ada, latihan amali iaitu muka surat 155. Ini saja nak tunjukkan 155. Kita nak tunjukkan aplikasinya. Jadi di sini ada banyak ayat kalau lihat di depan di depan paparan ni, ataupun kalau melihat buku 165, kita cubalah lihat nombor 7 tu ni banyak ni semua ni tak berbaris. Jadi nak baris macam mana ni? Ada dua benda yang kita nak menanganinya. Iaitu pertama nak sebut perkataan tu, dan kemudian baris akhirnya apa dia? Begitulah. Jadi kalau kita nak nombor 7 nombor 7 ni, jadi sekarang nak tahu makna ni macam mana ni. Jadi kita kena, kalau nombor 7 ni kita dah lalui dah. Iaitu nombor 7 ni wazan je. Ada ta di awal ni. Jadi wazan ni ialah ta. Begitulah wazan dia. Wazan ni ialah taf. Jadi ada 3 huruf yang asal ni. 3 huruf asal dia fa' lam. Jadi 3 huruf asal ni ialah sin, qaf, ta. Di aplikasi ni kalau kita baca sendiri, kita dapat agaklah bahawa ini 3 huruf asal. Jadi kita kena cek makna dia apa. Okey, makna dia kita kena buka kamus. Kita ada kamus depan ni. Jadi sin, qaf, ta maknanya apa? Kita tengok to fall, jatuh, to drop ke. Jadi kita dapat idea lah jatuh. Benda macam jatuh. Okey, kita tengok balik ayat kita macam mana. Jadi ini jatuh lah. Jadi sekarang nak sebut macam mana? Tas, qaf ni masalah ni. Nak sebut tasqat ataupun tasqit ataupun tasqut. Wazan ni begini. Kalau kita dah belajar, kita tahulah bahawa ain tu kadang-kadang sebutan baris atas, bawah ataupun depan. Jadi kita tengok balik pada kamus kita ni. Dia kata ni dilambangkan dengan apa? U ni. Bila dilambangkan dengan U ni, maksudnya kena baris depan. Jadi kita kembali balik nak sebut ini qaf ni kena baris depan. Kena baris depan. Jadi kita boleh bacalah tasqut. Tasqut maknanya apa? Jatuh. Ya jatuh. Ya tu ta ni menunjukkan pada kategori perempuan lah, jatuh. Jadi apa yang jatuh ni? Okey, kita tengoklah ni. Ini apa dia? Kita kena tahu. Jadi oleh kerana kita dah belajar bahawa ini kata jamak asalnya ialah syai'. Syai' itu maknanya sesuatu. Jadi kalau asya' ni kata jamak dia maksud benda-benda. Kita terjemah begitulah. Jadi jatuh, ia jatuh benda-benda. Okey, maksudnya kita nak tahu makna ayat ni. Jatuh benda-benda. Ala ni satu perkataan yang kita mesti hafal je, iaitu maknanya di atas. Kemudian al-ard. Al-ard pun satu perkataan yang kita kena hafal. Dia tak perlu kita bincangkan wazannya. Jadi jatuh benda-benda atas bumi. B ni dengan di antara maknanya ialah dengan sebab. Okey, dengan sebab fa'il. Fa'il ni apa maknanya? Perbuatan.
Kemudian jazibiyah. Jazib tu kita tengok kataan, kita tahu wazan dia ialah fa'il. Kerana fa'iliyah. Jadi, itu asal perkataan ni jazibiyah. Ada tambah ya dengan ta di akhir tu, ta marbuta. Jadi asalnya ialah fa'iliyah. Fa'il. Jadi asal perkataannya ialah jim zal ba. Jadi, kalau kita buka kamus, kita cari jim zal ba, apa makna dia? Jim zal ba. Jim zal ba. Okey. Ini dia. Jim zal ba maknanya apa? To pull, to draw, to attract. Jadi ada makna-makna yang tertentu yang berkaitan dengan menarik. Jadi kita cari terus di bawah kamus ni, di entry yang seterusnya, sampai kita jumpa jazibiyah. Kerana dia di bawah entry jim zal ba. Kita cari lagi, scroll lagi ke bawah. Itu sebabnya kita gunakan kamus. Jadi kita jumpa dah ni, jazibiyah. Jadi apa makna jazibiyah? Dah nampak lah agak-agak ni. Gravitational attraction, bla bla bla. Jadi yang paling sesuai ni gravitational force, iaitu gravity. Jadi kita nampak lah makna dia. Jadi kita pergi balik pada perkataan kita ni, kita tengok satu-satu. Ini jatuh benda-benda atas bumi dengan perbuatan gravity. Itu terjemahan satu persatu dia. Jadi inilah kita gunakan kita gunakan wazan-wazan tertentu untuk kita mencari 3 huruf dasar dia dan mencari dalam kamus. Jadi dalam struktur dia memang pelik lah. Jatuh benda-benda atas bumi dengan perbuatan gravity. Jadi kita nak terjemahkan ni, dah faham maknanya, kita jadikan dalam bahasa Melayu yang sesuai mengikut apa yang biasa kita gunakan. Jadi nak kata apa? Benda-benda jatuh ke bumi dengan sebab gravity. Kita akan kata begitulah di antara yang kita boleh buat ayat berdasarkan kepada ni. Berdasarkan kepada makna literal dalam bahasa Arab tu. Baik. Kalau kita untuk baris akhir pula, jadi al-asya' ni. Al-asya' dia ada benda-benda. Jadi hamzah ni nak baris apa? Jadi kaedah mengatakan kalau dia melakukan perbuatan, dia ataupun perbuatan tu daripada dia baris akhir ni kena baris depan. Jadi jatuh. Jadi apa yang jatuh? Benda-benda. Jadi baris akhir ni kena baris depan. Jadi tasqut al-asya'u kena baris depan lah. Kemudian ada ala. Ala ni menyebabkan perkataan selepas ni baris bawah. Jadi ala al-ardi kena baris bawah. Kemudian B juga menyebabkan perkataan selepasnya baris bawah. Jadi B fi'li dengan perbuatan. Kemudian al-jazibiyah. Al-jazibiyah ni kita applykan dua kaedah kita bahawa kalau perkataan nombor 2 bukan sifat bagi yang pertama, ni gravity bukan sifat, dia benda lah. Kalau dia bukan sifat yang bagi pertama, baris akhir ni kena baris bawah. Jadi kena sebut bi fi'li al-jazibiyati. Jadi ini tadi aplikasi dia. Maksud kita gabungkan ilmu kita, ilmu membentuk perkataan tu, dah tahu nak bentuk perkataan ni bagaimana nak sebut, dan kita nampak dah makna-makna setiap perkataan tu. Kalau syai' itu suatu benda, plural dia, jamak dia asya', okey dah tahu lah ni benda-benda. Ala tu maknanya atas, al-ard maknanya bumi, B dengan fi'l maknanya perbuatan, al-jazibiyah maknanya gravity. Jadi kita gabungkan semua ni, dah tahu dah siapa yang buat ni, siapakah pelaku bagi perbuatan jatuh ni, al-asya'u. Okay, ala kena lepas ni baris bawah ala al-ardi, B ada fi'li, fi'li pun kita dah buat kerana wazan 5 tu. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Dan al-jazibiyah kita boleh cari dalam kamus berdasar pada kata dasarnya, iaitu fa'il lam, iaitu jim dal ba yang kita dah tengok tadi lah. Jadi itulah cara kita nak aplikasikan ni. Jadi ini satu contoh aja. Yang lain ni kita belum sentuh sangat lagi. Itu pasal saya tinggalkan dulu. Macam perkataan ni nombor 4 ni, ini wazan dia yatafa'al, yatasarrab. Jadi itu kita belum sentuh sangat lagi. Yang ini asalnya yausil, tapi dibuang waw tu jadi yasil. Jadi itu pun kita belum sentuh. Tapi latihan ini sebenarnya muka surat 155 ni kita dah tamat semua sekali lah. Jadi ini sebagai pendedahan awal je, bahawa kita gunakan apa yang kita dah belajar untuk membaca dengan memberi baris yang betul bagi perkataan ataupun baris akhir.
Jadi ini yang saya rasa sempat untuk buat ya. Kita kurang daripada 9 minit ni, dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan lah. Dan siapa yang berkelapangan bolehlah masuk sesi kedua nanti untuk bincang seterusnya. Jadi kita berhenti setakat dulu ya. Jadi syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.